Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Setahun Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelbagai dasar luar negara dilihat begitu menonjol dan ada juga kritikan ataupun komen-komen sinis mengatakan tumpuan berlebihan Kerajaan Madani ini kepada isu Palestin. Sedangkan banyak lagi isu-isu yang mendasari terutamanya isu domestik dalam negara, terutamanya di kalangan masyarakat minoriti tidak dapat ditangani sepenuhnya lagi. Dari aspek itu juga bagaimana Kerajaan Madani ini melihat memposisikan diri dalam rangka kerja ASEAN dan isu-isu yang begitu sensitif seperti isu perebutan hak wilayah di Laut Cina Selatan dan isu perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga China dan apa yang berlaku terkini selepas memasuki bulan kedua perang antara Palestin dan juga Israel. Malaysia berada di barisan hadapan di kalangan negara ASEAN ataupun di kalangan negara OIC ataupun di kalangan negara membangun memberikan lontaran bahawa isu Palestin adalah isu sejagat, isu berkaitan kemanusiaan, isu berkaitan hak yang dirampas yang wajar ditentang oleh semua warga dunia. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah impaknya kepada Malaysia diplomasi Timur Barat ini, Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Pengantarbangsaan Penyelidikan Penciptaan Nilai dan juga Perusahaan Institut Asia Eropah Institut Melaya sudah pun bersedia. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Roy, apa khabar? Selamat petang, khabar baik. Terima kasih Dr. Roy. Dari pemerhatian dan juga kajian Dr. Roy Anthony Rogers sepanjang pentadbiran di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan polisi dasar luar negara serta dasar-dasar diplomasi yang dilakukan, apakah cabaran dan juga isu yang kita lihat yang boleh kita perhatikan dengan dekat bagaimana polisi dan juga dasar luar negara ini menjadi impian negara ataupun isu bagaimana Malaysia perlu berada di barisan hadapan dalam setiap isu global. Terima kasih kepada pihak Astro Awani atas jemputan untuk membincangkan isu mengenai dasar luar Malaysia di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selama setahun ini. Pertama sekali saya perlu nak tegaskan di sini dalam tempoh setahun, 12 bulan, Ya. Datuk Seri Anwar telah pun mengadakan lawatan ke luar negara lebih kurang 14 kali atau telah pun melawat, mengadakan lawatan yang agak banyak, untuk tempoh yang singkat ini. Dan antara negara-negara yang telah beliau lawat atau termasuk negara-negara ASEAN, dan lawatan beliau dikatakan 21 kali keseluruhannya dalam tempoh 12 bulan. Dan negara-negara yang beliau telah melawat termasuk negara-negara ASEAN, negara China, Amerika Syarikat, Arab Saudi, UAE, Turki, termasuk Mesir. So, saya berpendapat beliau telah menjalankan apa yang dipanggil sebagai shuttle diplomacy, yang mana beliau melawat beberapa negara untuk membincangkan hal-hal antarabangsa. Dan ini merupakan satu kesinambungan dalam dasar luar Malaysia semenjak tahun 70-an, di mana Malaysia mengamalkan ada 4 tonggak utama. Satu, dasar luar yang bersifat bebas, aktif, berkecuali dan aman. Saya ulang, bebas, aktif, berkecuali dan aman. Aktif dari segi Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat aktif dalam hubungan luar, negara dasar luar yang bersifat bebas daripada dipengaruhi terlalu banyak oleh kuasa-kuasa lain, dan dasar luar yang bersifat berkecuali dan mementingkan keamanan. Dan semenjak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, ada beberapa cabaran seperti mana yang telah dilontarkan oleh saudara tadi. Satu cabaran adalah bagaimana untuk berusaha memulihkan ekonomi negara. Dan ini bukan hanya dilakukan secara domestik tetapi memerlukan kerjasama antarabangsa untuk menarik pelabur-pelabur luar datang ke Malaysia untuk berlabur. Dan ini telah pun terbukti semasa lawatan
setiap kali lawatan Datuk Seri Anwar ke luar negara, misalnya ke China untuk menarik pelaburan daripada China, ke Amerika Syarikat untuk menarik pelaburan daripada Amerika Syarikat, maka bagi saya tidak keterlaluan Ya. untuk menganggap beliau merupakan salesman, one of Malaysia's best salesman atau jurujual yang terbaik bagi Malaysia untuk menjual produk atau brand name Malaysia. Itu Ya. satu, melalui usaha di peringkat antarabangsa. Yang kedua, dari segi pergolakan politik antarabangsa. Seperti mana yang kita tahu, ada krisis Rusia Ukraine dan juga persaingan antara Amerika Syarikat China. Bagaimana Malaysia di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar untuk cuba meneruskan dasar berkecuali dalam antara dua negara. Dan yang ketiga, usaha untuk mendapat kerjasama solidariti negara-negara Islam khasnya dan juga masyarakat antarabangsa berhubung dengan konflik di Palestin untuk cuba membantu penduduk atau mangsa di Palestin dan juga untuk mencapai satu genjatan senjata. So bagi saya dalam tempoh 12 bulan ini ada isu ekonomi, isu pergolakan politik dan isu Timur Tengah. Ya, begitu banyak sekali ya agenda diplomasi luar negara dan juga misi pelaburan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukan pentadbiran beliau sepanjang 1 tahun ini. Tetapi pada pandangan Dr. Anthony, yang mana paling signifikan terutamanya dalam isu rumah tangga ASEAN, kerana ketika sidang kemuncak ASEAN di Jakarta, Perdana Menteri antara yang paling vokal mengenengahkan isu yang menjadi duri dalam daging ASEAN, iaitu isu Myanmar dan juga bagaimana diplomasi beliau untuk menjadikan rantau Selatan Thai satu rantau aman dan akhirnya dapat dibangunkan ke tahap maksima ekonominya. Pandangan Dr. Roy Anthony. Baik, kalau kita lihat strategi dasar luar Malaysia di bawah pentadbiran Dr. Seri Anwar, beliau amat mementingkan hubungan dalam Asia Tenggara. Dan ini dapat diperhatikan sebaik sahaja beliau menjadi Perdana Menteri, beliau dalam lawatan ke luar negara, beliau telah melawat negara Indonesia. Kemudian diikuti dengan negara-negara dalam rantau Asia Tenggara termasuk Singapura, Thailand, Philippines, Kampuchia, Indonesia, Vietnam. Kerana ini sangat penting. Kita perlu menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran-jiran terdekat kita dahulu, barulah kita berfikir untuk jiran yang lebih jauh. Dan ini merupakan strategi utama dan sememangnya ASEAN merupakan salah satu tonggak utama dalam dasar luar Malaysia dan ini dapat kita saksikan dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar berhubung dengan hubungan luar. Dan balik kepada isu mengenai Myanmar, dan beliau telah pun tegaskan semasa persidangan kemuncak ASEAN pada September 2023 berhubung dengan isu Myanmar dan mana mengatakan bahawa Myanmar perlu mematuhi piagam ASEAN dan juga 5 poin konsensus. Dan hasrat beliau itu juga ditunjukkan ataupun diutarakan semasa ucapan Datuk Seri Anwar di Perhimpunan Agung PBB atau United Nations General Assembly. Beliau juga memasukkan isu Myanmar dalam teks ucapan beliau. So sememangnya ASEAN dan ataupun khususnya negara-negara Asia Tenggara ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam dasar luar Malaysia khasnya semasa pentadbiran Datuk Seri Anwar. Ya, bagi Dr. Anthony Rogers melihat bagaimana kita mengimbangi posisi Malaysia dalam konflik dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan juga China, dan yang paling menyelah bagaimana dasar ini begitu pragmatis walaupun kita ada interest, misalnya konflik di pertindihan hak eksklusif di kawasan Laut Cina Selatan misalnya. Adakah kita walaupun diasak banyak kali, acap kali oleh wartawan ataupun media antarabangsa, siapakah yang dipilih
oleh Malaysia sama ada Amerika Syarikat ataupun China, tetapi tegas pentadbiran ini menyatakan bahawa kita tidak memihak dan kita sebuah negara kecil, kita perlu lebih banyak rakan terutamanya di kalangan kuasa besar dunia, China dan juga Amerika Syarikat, dan apa juga perbalahan perlu dibawa ke meja rundingan dan dilakukan secara diplomasi. Adakah ini satu pendekatan pragmatis diplomasi yang wajar kita dokong? Memang dasar ini merupakan satu dasar yang telah pun diamalkan dalam dasar luar Malaysia semenjak tahun 70-an lagi. Sememangnya tahun 60-an sewaktu zaman pentadbiran Tunku Abdul Rahman kita mengamalkan dasar yang lebih bersifat pro-barat, anti-komunis kerana pada masa itu dunia dibelengui oleh Perang Dingin. Bagaimanapun semenjak 70-an Malaysia merupakan antara negara yang memperjuangkan konsep ZOFAN, Zone of Peace, Neutrality, Freedom and Neutrality, dan dasar berkecuali ini diteruskan sepanjang dasar luar Malaysia sehingga hari ini. Malahan sewaktu Perang Dingin pun Malaysia telah pun mengamalkan dasar yang berkecuali untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara komunis. Misalnya Malaysia merupakan negara yang pertama mengadakan hubungan rasmi dengan China di kalangan negara-negara Asia Tenggara. So dan dasar pragmatik ini diteruskan sehingga pentadbiran Datuk Seri Anwar, dan seperti mana yang saudara telah sebut, Malaysia memerlukan kerjasama dan perdagangan dengan Amerika Syarikat maupun dengan China, dan ini dapat ditunjukkan semasa lawatan Datuk Seri Anwar ke China, dan di mana beliau telah pun disambut oleh pemimpin China, dan pada masa yang sama beliau juga telah melawat Amerika Syarikat. Misalnya baru-baru ini sewaktu persidangan APEC di San Francisco, beliau juga telah melawat Amerika Syarikat dan berkesempatan untuk berjumpa dengan antara pemimpin di Amerika Syarikat. So ini merupakan satu dasar yang amat pragmatik yang merupakan boleh dikatakan dengan izin hallmark satu simbol dasar luar Malaysia yang bersifat pragmatik, dan kita tidak harus memilih dan kita tak ada keperluan untuk memilih, walaupun saya tak nafi kita ada isu-isu tertentu dengan kedua-dua negara, misalnya dengan China, misalnya isu Laut China Selatan, ataupun dengan Amerika Syarikat kita tidak bersetuju dengan sokongan mereka terhadap rejim Israel, tapi kita masih mengadakan hubungan yang agak mesra dengan kedua-dua kuasa ini. Berkaitan dengan hubungan Kuala Lumpur-Beijing akan menjangkau 50 tahun pada tahun hadapan, dan pelaburan yang dimeterai ketika lawatan rasmi pada awal tahun Perdana Menteri ke Beijing membuahkan satu pelaburan yang antara yang terbesar pernah dicatat oleh perdagangan antara Malaysia dan juga China. Dan antara yang terkini apabila kerajaan mengumumkan bahawa pelawat-pelawat dari China boleh mendapatkan lawatan tanpa visa selama 30 hari, dan juga pelawat dari Malaysia untuk memasuki China juga tidak perlu memohon visa selama 15 hari itu. Adakah ini satu perkembangan yang signifikan dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, dan antara sektor-sektor yang menjadi pemangkin iaitu sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, dan ini wajar diberikan kekuatan bagaimana kita menyambut rakan-rakan dari benua China yang begitu besar buying power mereka? Ya, sememangnya dari secara prinsipalnya dasar sedemikian atau polisi sedemikian amat dialu-alukan kerana dia boleh menggalakkan lebih ramai pelancong asing khasnya daripada China untuk datang, dan juga mungkin peniaga-peniaga China yang ingin melawat Malaysia mungkin untuk memerlukan perniagaan. So mereka mungkin akan datang untuk melawat untuk satu masa tempoh yang pendek untuk mengetahui Malaysia dengan lebih dekat. So secara prinsipnya polisi sedemikian adalah baik. Bagaimanapun
dari segi pelaksanaan dia mesti dilaksanakan dengan berhati-hati dan perlu dipantau kerana kita tidak mahu prinsip yang sedemikian ataupun polisi sedemikian disalahgunakan. Misalnya akan mengakibatkan ada sebilangan katakan yang kononnya datang sebagai pelancong akan overstay dengan izin di Malaysia dan kemudian menjadi parti menimbulkan masalah susulan daripada itu dan so secara prinsip polisi sedemikian adalah baik dan akan merapatkan hubungan bilateral antara Kuala Lumpur dengan Beijing. Bagaimanapun dari segi pelaksanaan dia perlu dilaksanakan dengan ketat dan perlu dipantau dengan sebaik yang mungkin supaya dia tidak disalahgunakan ataupun mengakibatkan masalah yang berlainan daripada itu. Ya, berkaitan dengan isu yang begitu signifikan pada hari ini, itu perang antara Palestin dan juga Israel. Ramai juga di kalangan rakyat kita melihat kita terlampau vokal memperjuangkan hak Palestin dan kita tidak segan silu untuk menyatakan pendirian Malaysia antara rakan ataupun mendokong pergerakan Hamas. Jadi sebilangan rakyat kita tidak selesa kerana kita negara pedagang, kita mempunyai bilateral yang kuat dengan Eropah, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Kita memerlukan mereka lebih banyak berbanding apa yang kita perjuangkan untuk mendapatkan hak yang wajar kepada rakyat Palestin. Dan negara kita majoriti Melayu Islam dan juga bumi fitrat Islam juga tinggi. Jadi adakah ini satu tindakan yang kita sudah tahu Malaysia adalah pendokong Palestin sejak sekian lama, dan melihat keadaan ini, adakah kita perlu menjadi orang kata pun pendokong keamanan sejagat, kerana isu Palestin sudah dijadikan sebagai isu hak asasi yang dicabul, yang ditarik oleh Zionis Israel. Jadi bagaimana posisi dari sudut diplomasi dasar luar Malaysia tentang hal itu, Dr. Roy Anthony Rogers? Ya, sokongan Malaysia kepada Palestin bukanlah sesuatu yang baru. Malahan kalau kita masih ingat ketika tahun 80-an lagi pemimpin Palestin seperti Yasser Arafat telah pun melawat Malaysia dan negara kita merupakan antara negara yang paling awal menjemput Yasser Arafat. Malahan ada beberapa negara Islam pada masa itu pun agak khawatir untuk menjemput beliau kerana atas propaganda barat yang mengatakan PLO pada masa itu dianggap sebagai kumpulan pengganas dan sebagainya. Tapi Malaysia dengan berani menjemput Yasser Arafat dan seringkali memberi sokongan yang amat jelas kepada Palestin, dan hari ini merupakan kesinambungan kepada sokongan Malaysia kepada Palestin, dan saya rasa kita tak perlu rasa malu ataupun bersifat apologetik kerana isu Palestin ini bukanlah satu isu Palestin sahaja ataupun satu isu yang melibatkan penduduk Islam sahaja, tetapi bagi saya ini adalah satu isu sejagat, satu isu humanitarian kerana apa yang menjadi mereka yang menjadi mangsa di Palestin bukan hanya masyarakat yang beragama Islam, malahan ada juga penduduk Palestin yang beragama Kristian yang juga hidup tertindas di bawah pentadbiran rejim Zionis Israel. So isu Palestin bukanlah hanya isu Islamic world sahaja, walaupun dipelopori oleh banyak negara-negara ataupun diperjuangkan oleh negara-negara Islam. Maka pada pandangan saya kita tak perlu berasa untuk bersikap apologetik dalam hal ini. Dan sememangnya semenjak dahulu lagi Malaysia telah menjadi satu negara yang memperjuangkan hak dan keadilan bagi penduduk Palestin di negara mereka yang telah dirampas oleh kerajaan atau rejim Zionis Israel. So ini adalah satu hak kemanusiaan dan bukan hanya Hamas sahaja misalnya. Ya, bagi Dr. Roy, bagaimana kita dapat melihat Malaysia akan menjadi satu negara yang melakukan diplomasi strategik, isu berkaitan dengan Palestin Israel misalnya. Apa yang dilakukan oleh negara Qatar
ketika ini amat signifikan untuk menghentikan sementara ataupun melakukan gencatan senjata antara kedua-dua pihak iaitu Israel dan juga Palestin. Begitu juga bagaimana dengan gencatan senjata ini membolehkan koridor kemanusiaan dibawa masuk untuk memberikan bantuan kecemasan kepada 2 juta umat Palestin di Gaza dan itu berjaya dilakukan. Tetapi Malaysia pun ada peranan dengan suaranya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di belakang tabir berjumpa dengan Presiden Al-Sisi di Kairo pada bulan lalu. Begitu juga berjumpa dengan Muhammad bin Salman, putera mahkota Arab Saudi dan juga rakan-rakan seperti Raja Jordan dan sebagainya dan Presiden Erdogan. Jadi adakah ini pelaku-pelaku di belakang tabir dan Malaysia perlu lebih aktif untuk memastikan suara Malaysia didengari. Walaupun negara kita kecil jauh di Asia Tenggara, tetapi isu yang dekat seperti isu Rusia, Ukraine, isu berkaitan dengan Palestin, Israel, kita tidak boleh anggap ia terpencil. Ia isu berkaitan dengan orang Arab, isu berkaitan Zionis, isu berkaitan dengan Islam ataupun Palestin. Tetapi apabila satu perang berlaku, ia akan merebak ke seluruh dunia dan ekonomi akan perlahan, isu kemanusiaan akan berlaku dan sebagainya. Bagaimana aktor seperti Malaysia ini lebih dihormati jika kena caranya, Dr. Roy? Ya, memang betul. Misalnya dalam isu Palestin, di samping langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ataupun yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk berjumpa dengan para pemimpin di negara-negara Arab seperti mana saudara telah sebut, beliau telah berjumpa dengan putera dan mahkota di Arab Saudi, berjumpa dengan Presiden Fattah Al-Sisi dan sebagainya. Saya percaya di samping usaha yang diambil oleh kerajaan, boleh juga rakyat Malaysia sendiri secara individu melalui NGO ataupun dipanggil sebagai pelaku bukan negara dalam Malaysia sendiri boleh bergiat aktif untuk memberi sokongan kepada penduduk Palestin dan juga untuk mewujudkan kesedaran yang lebih. Dan di samping itu, saya perlu tegaskan bahawa Malaysia walaupun dianggap sebagai negara yang tidak besar berbanding dengan negara jiran seperti Indonesia ataupun China, sudah pun bergiat aktif dalam hubungan antarabangsa dan saya pernah menulis tentang hal itu di mana Malaysia walaupun negara yang tidak dianggap besar tetapi kita sangat aktif dalam PBB misalnya. Kita pernah satu ketika dahulu melalui Tan Sri Razali Ismail menjadi pengurusi kepada pertubuhan Perhimpunan Agung PBB dan juga Tan Sri Hamidun Ali juga telah memainkan peranan. So diplomat-diplomat Malaysia sangat aktif dan mempunyai kepakaran-kepakaran yang tertentu untuk dalam isu untuk membawa suara Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan hari ini dengan adanya globalisasi, peluang ini atau peranan ini bukan hanya terhad kepada para diplomat tetapi termasuk juga NGO seperti yang saya sebut tadi, pelaku bukan negara, non-state actors dalam Malaysia sendiri untuk membantu dalam mempergiatkan lagi dasar luar Malaysia. Dari akhir sekali, Dr. Roy, apa lagi cabaran yang akan ditempuhi oleh Malaysia berkaitan dengan dasar luar pada tahun-tahun mendatang ini kerana isu ekonomi global masih perlahan, isu perang masih menghantui di Timur Tengah dan juga di Eropah antara Ukraine dan juga Rusia. Isu berkaitan dengan climate change. Pada minggu depan akan berlaku COP di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu. Dan ini antara isu yang hendak ataupun tidak suara Malaysia perlu didengari. Pandangan Dr. Roy? Ya, memang betul. Pada pandangan saya, salah satu cabaran untuk jangka masa yang panjang adalah bagaimana Malaysia dapat meneruskan dasar berkecuali khasnya dalam persaingan Amerika Syarikat dengan China. Walaupun sebelum berlakunya persidangan APEC yang mana Presiden Xi Jinping telah bersetuju untuk pergi ke Amerika Syarikat untuk bertemu dengan Presiden Biden, ada harapan bahawa hubungan ini dapat dipereratkan ataupun diperbaiki. Tapi malangnya sewaktu lawatan Presiden Xi Jinping ke
San Francisco misalnya Presiden Biden telah membidas mengatakan Presiden Xi Jinping sebagai diktator dan sebagainya, maka hubungan Beijing dengan Washington masih terus tegang dan kita berada tidak jauh daripada China dari segi geografi dan juga mempunyai hubungan dagangan dengan China dan juga Amerika Syarikat. So pada pandangan saya persaingan ini akan terus berkekalan dan mungkin akan menjadi lebih serius dalam masa setahun dua yang akan datang, dan bagaimana Malaysia boleh meneruskan dasar berkecuali khasnya kalau berlakunya konflik yang lebih serius misalnya di Selat Taiwan dan sebagainya. Ini sukar untuk dijangkakan tapi ada kemungkinan. So bagaimana kita boleh meneruskan dasar berkecuali. Tapi Menarik. saya yakin bahawa dengan kepakaran yang kita ada, kewibawaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar dan juga Kementerian Luar Negara, kita akan berjaya mengekalkan dasar berkecuali tersebut. Ya, semoga suara Malaysia terus dihormati dan dipandang tinggi. Terima kasih Prof. Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Pengantarbangsaan Penyelidikan Penciptaan Nilai dan juga Perusahaan Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Jadi kita bercerita setahun kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 Diplomasi Timur dan juga Barat. Sekian Awani Global malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.